Selamat petang kawan-kawan. Sini Dr. KN Singh lagi sekali. Ada ramai request dengan kawan-kawan rakan-rakan saya di Malaysia untuk buat satu talk di bahasa Malaysia. Dan apa sebab ramai orang Malaysia tak berapa faham bahasa English, dan saya ingat bahasa Melayu lagi aturkan untuk percakapan dengan kawan-kawan Malaysia juga. Saya pun sekarang, kita baru habiskan trial Kleptokrat Dato' Najib, dan mahkamah dah jatuhkan sentence 12 tahun penjara dengan 210 juta ringgit fine. Dan memang judgement ini betul. Judge Ghazali ini dia fikir semua tanda, dan betul dia cakap apa dia buat salah, cara dia buat pun salah, dan dia jatuh hukuman pada dia yang dibenar. Tak boleh kita cakap tak betul lagi. Masa dulu saya dah cakap, sekarang ini bukan Dato' Najib on trial. Trial ini mahkamah kita. Pasal mahkamah kita dulu ada banyak kes yang tak berapa, kita tak berapa percaya. Tapi judgement ini yang betul-betul honest, dan ini yang tukarkan negara kita dari sekarang. Negara kita lain sikit. Pasal judiciary kita boleh trust, 100% kita boleh trust. Apa yang benar mesti jadi. Dan saya pun ingat zaman-zaman dulu, bila kita duduk bersama-sama orang Melayu dengan Cina macam adik-beradik, tak ada masalah. Saya pun ingat masa saya 12 tahun, 13 tahun, saya duduk di Pandamaran kampung itu, dan jirang saya ada Melayu, ada Cina, ada India. Petang-petang kita kumpul rumah kawan-kawan dan main lah macam budak-budak. Dan masa ini saya ingat masa hari raya, dan kita pergi rumah kawan Ali dengan Ahmad. Dekat je rumah dia. Kita pergi tolong dia orang buat ketupat. Saya pun belajar macam mana nak buat ketupat dengan daun kelapa. Dan kita buat sampai pukul 12, dan Makcik Azizan, Mak Ahmad cakap, KNU dengan adik you makan sini lah. Tak apa, kita dah buat nasi lemak, kita semua makan sekali. Cakap okey, tapi saya kena bagi tahu mak saya, nanti dia tunggu saya datang. Dia tunggu saya makan, dia fikir kenapa saya tak datang. So saya pergi balik, cakap mak saya, Makcik Aziza suruh kita buat makan sana pasal kita tolong dia buat ketupat. Cakap okey, tunggu sekejap. Dia pergi dapur, bawa satu bungkus dengan satu lagi bungkus kari, cakap bagi ni pada Makcik Azizan. Saya pergi bagi Makcik Azizan, dia buka tengok, wah 10 capati dengan dalca, wah happy, gembira semua orang. Ali Ahmad selalu suka makan capati, dia selalu datang rumah saya makan capati. Dan kita makanlah sama-sama. Dan lepas itu kita tolong dia buat ketupat lagi sampai pukul 4.5 baru balik. Dan bila kita balik, semua happy kita. Saya ingat zaman itu dah habis. Tapi saya, itu hari pergi pasar. Saya selalu pergi pasar, beli telur ke apa-apa dengan satu perempuan yang agama Islam. Dia pakai tudung. Suami dia dah meninggal accident, dan dia jual telur dengan kumpul duit untuk hantar anak dia pergi sekolah. Baik, selalu dia kasih kita telur yang baik, tak ada masalah. Dan itu hari saya pergi, dia tak ada sana. So dekat stall dia ada satu stall Cina, 2 biskit. Itu biskit, pihak aunty cakap, awak nak beli apa? Saya akan beli telur. Saya kata okey sekejap. Dia
pergi dan stall telur itu, ambil telur double A, pack sekali satu papan, dan kasih saya berapa duit. Saya bayar. Masa itu owner stall itu, budak Melayu datang. Dia cakap, ini kita punya jurang selalu tolong saya. Kalau saya pergi toilet ke, pergi mana-mana ke, dia selalu tolong saya. Cakap, bagus lah. Macam ini saya pun gembira sangat. Zaman dulu pun dah balik. Orang-orang tolong sama macam adik-beradik. Tak kira Melayu ke, Cina ke. Tapi kadang-kadang saya fikir, kenapa orang semua cakap, ramai orang cakap di Cina curi dari Melayu. Cina kerja banyak-banyak, dia kumpul banyak duit. Tapi dia tak fikir, Cina ini betul ada duit, ada kumpul, tapi dia kerja. Dia bukan curi, dia bukan tunggu kerajaan kasih duit. Dia kerja betul-betul baru dapat duit. You tak boleh cakap macam ini. Tapi saya fikir, kenapa orang Melayu ini cakap macam ini? Dan saya ingat, nombor satu, dia tak confidence lagi. Pasal kerajaan selalu cakap dia. Kerajaan cakap dia, orang Cina curi dari kita. Orang ini curi, kita tak mau kasih dia. Dan orang kerajaan kasih dia duit. Kasih fisherman duit, kasih orang kampung duit. Tak ada kerja apa-apa bagi duit. Pasal nak bangun patut dia bagi duit, dia nak bagi tahu budak Melayu itu bodoh. Dia tak boleh kerja sendiri. Confidence dia dah habis. Pasal kerajaan selalu cakap orang curi, orang sana curi. Tak betul. Pasal confidence ini dah hilang, dia pun susah sikit. Bila kita tak ada duit lagi nak kasih orang Melayu lagi, dan dia komplain, kerajaan dulu kasih duit, kerajaan ini tak kasih duit. Mana boleh macam ini? Kita kumpul duit lepas kerja. Tak ada kerja, mana ada duit? You tengok makcik ini jual telur, dia kerja. Okeylah, kita dah dapat ramai orang dari luar negara, Bangla ke, Rohingya ke, dia rajin kerja. Dia pergi buat pasar malam, dia buat ini semua, dia ambil. Orang Melayu pun boleh buat. Tak ada masalah. Tapi kita kena kerja. Tak ada kerja, mana boleh? Faham tak? Saya pun fikir, apa sebab ini? You tengok, kita punya raja-raja kita Melayu. Betul tak? Kita semua hormat raja ini. Orang Melayu dengan bukan Melayu, semua orang hormat. Kita hormat raja-raja kita dengan betul. Dan lepas itu, kerajaan kita Melayu. Betul tak? Kerajaan Melayu, dan kita fikir macam mana ini, macam mana dia boleh cakap dan orang Cina curi. Semua kerajaan Melayu. Civil service 90% Melayu. Armed forces 90% Melayu. Chief Minister semua state kecuali Penang Melayu. Dan sekarang kita tengok dalam MDB ni, siapa yang curi duit? Datuk Tun Najib Razak, dia pun Melayu. Tabung haji, siapa curi duit? Pun Melayu juga. Felda, siapa curi duit? Pun Melayu juga. Dan ini semua garanti pada kerajaan. Now, kerajaan kita, garanti semua ini. Dan kalau dia dah lost, tak ada duit, kerajaan kena bayar. Nah, duit kerajaan, duit siapa? Duit rakyat. Orang Cina, India, Melayu semua bagi teks untuk kerajaan. Dan lebih-lebih teks, 60% teks ini dibayar orang Cina dengan orang bukan Melayu. Tapi kalau dia komplain, kenapa you kasih duit tabung haji, tabung felda, dia boleh komplain, duit dia pergi. Pasal apa kita tak jaga baik-baik? Orang Melayu itu tak jaga baik-baik untuk tabung Melayu itu.
Betul ke? You sendiri cakap, ini betul ke? Okay. Dan kita kena fikirlah, lama-lama kena jangka, kena fikir apa cara dan apa sebab ini. Sebab ini pasal budak-budak sekarang, orang Melayu tak ada confidence lagi. Selalu kerajaan cakap, you tak boleh lawan dengan China. You tak boleh ini, kita kena bagi bantuan. Tak betul. Saya ingat kita punya salah ini. Kita yang bukan Melayu mesti mau tolong Melayu. Jangan tunggu kerajaan. Kalau tunggu kerajaan susah sikit. Macam apa saya boleh buat. Semua dalam klinik saya, semua staff, 80% staff Melayu. Staffnya semua Melayu, 80%. Saya sendiri ajar dia. Bila saya ajar dia dengan cara betul, dia belajar. Ada orang budak ini, dia dari kampung. Dia duduk dengan saya, kerja dengan saya 37 tahun, ada lagi 20 tahun. Tapi dia pelan-pelan kita ajar dia, dia dah pandai. Semua dia boleh buat. Bukan tak boleh buat. Semua dia boleh buat, tak ada masalah. Pasal dia ada experience sekarang. Kita ajar, kita spend time untuk dia. Okay. Sekarang lagi satu saya buat. Saya selalu ada medical student, 3rd year, 4th year. Dia nak cari attachment. So saya bagilah attachment dia selalu. Tapi dulu-dulu ini, yang lahir sini saya bagi attachment. Yang tak lahir sini, dia orang tak apply, dia tak tahu. Tapi masa ini ada satu budak Melayu, dia apply. Dia tak lahir sini. Tapi dia apply untuk attachment. Saya tengok dia punya application, saya tengok, ini budak Melayu. And dari Pasir Gudang. Saya cakap okey lah, kita ambil dia, kita tolong, tengok macam mana kita boleh tolong dia. So dia datang, dia ada sini 2 minggu. Tapi saya ajak dia macam biasa, dia pun belajar banyak. Belajar macam mana nak cara lab, semua dia belajar. Dan dia tanya, dia duduk dengan saya, tanya soal apa ini, apa itu. Ajarlah berapa seboleh. Budak ini mesti jadi siapa-siapa. Dia mesti ada confidence. You tengok lama-lama, dia jadi orang besar di rakyat kita. Pasal dia ada fikirkan. Tapi kita kena tolong dia. Bila dia lepaskan sini, you ingat dia boleh ingat tak? Orang bukan Melayu tak mau kasih kita tolong. Apa kerajaan cakap dia dengan ceramah-ceramah cakap dia, oh you kena jaga dengan orang bukan Melayu. Tak betul. Kita semua rakyat Malaysia. Kita mau tolong semua orang sekali. Baru kita boleh maju sikit. Tak kalau, sorry, tak ada harap. Langsung tak ada harap. Dan kita, kita mesti nak fikirlah apa kita cakap dengan budak-budak ini. Apa kita cakap sama dia. You tengok semua budak-budak ini dia tak cukup confidence. Pasal apa? Kerajaan selalu cakap dia, oh orang Cina dia ambil you mau cari ini, cari itu. Dia tak tolong. Dia bagi duit je. Itu tak betul. Betul-betul tak betul. You tak boleh tolong orang cara macam itu. Kerajaan kita sini, okey. Kerajaan kita dah 2 tahun lepas kita dah pilih kerajaan baru. Semua rakyat pilih dan kita happy sekali. Kita kena kleptokrat, kita kena tendang keluar, semua pencuri kita tendang keluar. Tapi lepas 2 tahun, tak tahu apa jadi, sini sana dia belak dengan cara yang politik, dengan ikut constitution. Betul juga. Datang balik satu kerajaan yang bukan elect pada kita. Semua jadi backdoor politician. Ada problem sekarang. Apa kita boleh buat? Rakyat semua duka cita, pasti tak boleh buat dengan cara yang politik, cara yang constitution. Kita tak boleh cakap apa. Tapi kerajaan ini sekarang kena kerja. You tengok, Tan Sri Muhyiddin baik. Orang dia baik. Dia dulu Johor. Kita kena dengan dia. Orang baik. Tapi susah sikit. Dia nak buat kerajaan dengan majoriti yang kurang-kurang sekali. Dan
sekarang apa yang buat cara Datuk Najib Razak kena denda, baik. Dia ikut aturan, ikut semua, baik. Apa-apa dia buat sekarang cara baik. Tak ada masalah. Tapi susah sikit untuk dia buat. Pasal politically kalau kita tak ada stable, susah nak buat. Sekarang tengok Sabah lagi kena undi baru. Apa yang jadi kita tak tahu lagi. Tapi semua orang Sabah, Sarawak dengan negara Malaysia kita, semua kita frustrated. Frustrated betul pasal tak ada stability. Lagi susah masa ini, masa COVID. You tengok itu hari. Kita dalam trial Najib Razak. 2,000 orang pergi di mahkamah luar. Dia rapat-rapat sekali. Dia naik lift, tak ada mask, tak ada apa-apa. Tak lama lagi, kita dapat satu COVID Najib cluster. Najib cluster akan datang. Tunggu lagi 2 minggu dia datang. Kita tak boleh macam ini. Orang yang 1-2 orang pergi kena denda. Ini 2,000 orang. Kenapa polis tak buat apa-apa? Kenapa tak buat separation? Kita dengar, kita tengok sebagai doktor duka cita sangat. Apa nak buat? Kalau polis tak ikut undang, tak ada buat apa-apa, susah sangat. Susah sangat. You tak boleh cari 1 orang sini, 1 orang sini, denda dia 1,000. Ini semua orang, 2,000 orang kena denda 1,000. Baru kita boleh tahu yang atau dengan betul. Rakyat baru selamat sikit. Tak boleh buat suka sama suka. Itu tak betul. Lagi saya ingat apa you tengok dalam rakyat Denmark, Sweden, Netherlands, New Zealand, semua dia punya menteri, Prime Minister, semua orang perempuan. Sangat masa sekarang kita mesti mau ada masa yang tetap. Kita pun nak cari satu menteri, Prime Minister yang perempuan. Patutnya kita ada choice. Ada choice nombor 1, kita punya choice pertama, kita panggil dia Iron Lady. Tapi dia tak masuk politik lagi. Dia mesti kena jadi member parlimen lagi sekali. Dan dia pun betul, dia boleh buat jadi Prime Minister. Yang kedua saya fikir itu member parlimen kita Nurul Izzah. Nurul Izzah orang yang budak kecil ini. Dia baru-baru politik. Tak betul kawan. Dia masuk politik bila Najib yang Prime Minister. Bukan siapa-siapa. Ayahanda dia dalam jail. Mak dia pun susah. Dia pun susah. Dia orang lawan. Dia lawan reformasi untuk negara kita. Dan dia masuk politik. Dan dah berapa? 2 kali dah member parlimen. Dengan majoriti betul. Bukan dia pandai. Dia si orang yang susah dapat lebih peluang untuk jadi pandai lagi. Dia tahu apa nak jadi. Dan jangan masa dah sampailah Malaysia kita serahkan Prime Ministership kita untuk sebagai seorang wanita. Tengok apa dia boleh buat. Sekarang kerajaan ini ada problem. Dia ada 2 tahun lagi. Lepas 2 tahun mesti nak election. Tak ada cara. 100% kita nak election. So masa election ini kita nak tengok apa rekod ini Tan Sri Muhyiddin. Apa dia buat. Bukan senang nak buat. Nombor 1 kita nak stability. Nombor 2 kita nak hapuskan ini COVID kita. Wabak COVID yang susah. Kita ingat tak ada masalah. Apa yang laku dari Kuala Lumpur ini ada implikasi besar. Bukan kecil. Ramai orang lagi nak mati dengan COVID. Sebab 2,000 orang kumpul yang tak boleh kumpul. Tapi kita kena carilah apa kita boleh buat. Nombor 2, kalau kita semua kumpul sekali. Melayu, bukan Melayu,
Iban, Kadazan, kalau kita semua kumpul sekali dengan lawan sekali dan undi sekali dalam 2 tahun ini, bila-bila undi yang akan datang, kita boleh decide apa yang kita mahu. Jangan bagi negara kita kepada politician untuk decide apa dia nak buat. Kita rakyat kena decide. Kita kena decide apa dia nak buat. Semua orang kena decide. Orang Melayu, bukan Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, semua orang mai fikir sekali. Kita kena decide mana negara kita nak pergi. Apa cara yang kita boleh dapat balik jadi ekonomi tiger lagi sekali. Kita kena tengok. Dengan ini saya harap orang fikir apa-apa saya cakap dan fikir apa kita sebagai rakyat boleh buat untuk bangunkan dan naikkan negara kita. Terima kasih dan saya harap Tuhan benarkan aman pada negara Malaysia kita. Terima kasih.